Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang kedua. Ikut tertib surah yang berapa? Yang kedua. Ya. Dan apa makna surah Baqarah tadi? Lembu betina. Ya. Kenapa dinamakan lembu betina? Sebab di dalam surah ini ada cerita mengenai tentang lembu betina yang kita akan temui dalam juzuk yang pertama nanti. Ya, kita akan jumpa kisah mengenai lembu apa? Betina. Ya. Jadi cerita yang misteri mengenai tentang kisah lembu betina ini. Okey, surah Al-Baqarah ini adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, surah yang terpanjang. 286 ayat. Ya, panjang surah ini. Ya. Dan surah Al-Baqarah ini banyak mengenai tentang hukum, hakam, pertanyaan, ya, di dalamnya. Dan juga surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah, disebutlah surah Madaniyah. Banyak surah-surah panjang ni surah Madaniyah. Ya. Baik. Untuk pengenalan, ya, kita ada berapa surah semuanya dalam Quran? 114. Ya. Jadi ada 114 surah yang diakhiri dengan surah An-Nas, dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Tengah-tengah ayat Quran apa? Ya. Surah Kahfi. Ada perkataan tengah-tengah Quran, dikatakan tengah-tengah mengikut ya ulama-ulama dulu, ada perkataan tengah, bukan surah tengah. Perkataan tengah Quran. Apa dia? Wal yatalattaf. Apa? Kalau perempuan ada miliki Quran lama, perempuan nanti jumpa ya Quran tu tertulis merah, besar. Itu mengikut ulama-ulama dulu, antara kalimah-kalimah atau perkataan Arab dalam Quran tu, tengah-tengah dia tu. Wal yatalattaf tu, dan daklah ia berlaku lembut. Ini cerita Ashabul apa? Kahfi, penghuni-penghuni Kahfi. Ya. Macam mana penghuni Kahfi tadi beriman, ya. Seronok cerita surah Kahfi ini, ya. Pemuda-pemuda yang tak ada nabi mereka, tak ada panduan nabi mereka beriman. Itu surah Kahfi, ya. Ya. Dia mendapat ilham daripada Allah Taala. Ya, dia beriman mendapat ilham daripada Allah Taala. 6 dan 7 orang macam itulah. Ya, diterangkan, ya. Bersama dengan anjingnya. Baik, ya, surah Al-Baqarah. Mulakan baik semula, kaedah menterjemah sama sebagaimana yang minggu lepas saya bagi tahu. Kita terjemahkan satu-satu, kemudian baru sebut makna, ya. Makna terus. Contohnya macam tadilah. Bismi sebut dengan nama Allahi, Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ulang dengan jadi dalam menterjemah harfiah ni, kalau satu ayat tu kita lupa makna, kita kena ulang lagi. Contohnya dalam ayat ni kita lupa perkataan Ar-Rahman. Ya, kita ulang balik Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ulang lagi. Ya, kita kena ulang. Baru kita dapat satu ayat tu dengan makna semua. Jangan nak menghafal, contohnya nak menghafal mima daripada apa yang mima sampai tidur bang mima, bukan tu. Ya, kaedah harfiah ni kita satu ayat susunkan. Jangan nak menghafal satu-satu macam nak menghafal kamus, ya, bukan macam tu. Dia ikutkan ayat dia, susunan ayat tu, baru kita dapat faham dia punya makna dan ingat pun cepat. Ya, contoh macam satu ayat ni Bismillahirrahmanirrahim sekalikan dengan nama Allah
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu lagi cepat kita ingat, ya. Macam tu. Baik, alif lam mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ini adalah terjemahan yang paling baik mengikut Ibnu Abbas. Kita pulangkan pada Allah. Sebenarnya kita tak tahu maknanya. Ya, kita pulangkan. Allah a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui maksudnya. Kita pulangkan kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Biasa ini ayat-ayat permulaan. Ini dikatakan huruf muqatti'ah. Muqatti'ah ni huruf potong. Ya, huruf potong. Huruf potong ni banyak dalam Quran. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, itu semua huruf muqatti'ah namanya. Huruf potong. Ya, puan-puan kalau nak baca huruf-huruf potong ni, baca baris ya. Jangan baca huruf, jangan baca baris. Ya, kalau tak mengaji akan baca baris lah. Alamak. Ya. Mama akan baca macam tu lah. Ya. Tak mengaji, ya. Huruf muqatti'ah kena baca huruf dia. Ni huruf tu baca, ya. Nak panjangkan ke nak pendekkan pun boleh, ya. Tapi huruf tu sebut, ya. Baik, zalika itu al-kitabu, kitab la tiada roiba, keraguan. Jangan cantumkan la roiba, la satu, roiba satu, ya. Ada la tiada roiba, keraguan, fihi, di dalamnya. Nya tu pada hi, di dalam pi. Tu ya, nak tahu. Kemudian hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, li tu dengan makna bagi, yang li tu pangkal tu, ya. Jadi puan-puan kalau nak menghafalkan, ya, dan nak mengingatkan makna, kena ulang semula. Contohnya zalika itu al-kitabu, kitab. Apa yang tak tahu? La roiba tak tahu. Kena ulang balik daripada zalika. Contohnya roiba makna apa tadi? Keraguan. Kita tak tahu makna roiba, tak lupa. Tengok, ya. Kemudian ulang balik daripada zalika. Macam tu dia punya kaedahnya. Kalau kita nak praktik, ya, nak praktikkan, ya, kita tinggalkan buku catatan kita. Kita gunakan Quran biasa yang tak ada makna, yang tak ada tak ada makna dan tak ada tafsir tu, kita cuba terjemah. Praktikan kat situ. Contoh kita buka, kita baca zalika itu al-kitabu, kitab la tiada roiba, keraguan fi, di dalamnya. Ikutlah situ. Jangan kita pandukan kepada asyik tengok buku yang kita catat. Bila tengok buku yang kita catat, makna dah ada kat situ, khawatir tak melekat, dia melekat kat buku ya. Ya. Al-ilmu fil kitab. Bawa kitab ada ilmu, tak ada kitab tak ada ilmu. Ya. Ya. Baik, ulang balik ya. Zalika itu al-kitabu, kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nak tahu orang-orang yang ni, mim ada pangkal, yanun ada hujung. Itu pun orang-orang yang. Tanda dia ada mim pangkal, ada yanun hujung. Terkadang dia bertukar jadi muttaqun. Dalam ayat lain nanti kita jumpa, ya, muttaquna. Ya, mim waw nun. Ni mim yan pun sama maknanya. Ya, puan-puan kadang baca mukminun, kadang mukminin, muslimin, muslimun, ya, sama makna dia. Ya, tapi janganlah tukar pula bila jumpa alif lam mim ni lil muttaqun. Ya, jangan buat-buat saya tak ajar. Ya, ini kaedah kalau kita jumpa, ya, terjemahan dia. Ya. Baik, sambung lagi. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, apa tanda mereka? Yawanun, dah tentu ya. Lagi bil ghaibi, dengan yang gaib. Bi tu bi dengan mana dengan. Pada bismillah pun ada bi. Jadi akan berulang lah.
Jadi bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, akan solat, wa mimma, dan daripada apa yang. Ya, mimma di sini dua perkataan ni saya kena beritahu. Mimma, min dengan ma, ya. Min asalnya begini, perkataan dia pisahkan, min plus ma, macam ni, ya. Lalu dicantumkan jadi apa? Sebab itu dalam menterjemah, min makna daripada, ma apa yang, ya. Okey, sambung lagi. Wa mimma, dan daripada apa yang, razaqnahum, telah merezekikan kami akan mereka. Kami dia pada na tu. Na tu pada kami, na tu kami, ya. Itu ada kaedah lain, kita akan belajar minggu depan, ya. Ada kaedah lain kita belajar minggu depan. Razaqnahum, telah merezekikan kami akan mereka, yunfikun. Yunfikun, mereka. Kemudian, ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ulang balik, ya. Contohnya allazina yu'minuna tu kena ulang balik, ya. Dalam terjemah harfiah mesti ulang satu-satu sampai dapat satu ayat tu dengan makna dia sekali, ya. Tengok tulisan boleh terjemah. Jangan kita nak menghafal ni lambat, ya. Kita tengok tulisan boleh terjemah, tengok tulisan boleh terjemah, macam tu, ya. Okey, sambung lagi. Walladzina, sebut walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila, telah diturunkan ia, ilaika. Ilaika pun dua perkataan, ila dengan ka, ya. Jadi ilaika, ya, kepada engkau. Wama, dan apa yang, unzila, telah diturunkan ia, min, daripada, qablika, sebelum engkau. Qabli dengan ka, ya. Qabli sebelum katu engkau. Wabil akhirati, dan dengan akhirat. Bi itu makna dengan. Bismillah, the bi, ya. Bil akhirah, bi. Bil ghaibi, bi, ya. Hum, mereka, yuqinun. Kalau orang-orang yang yakin, macam mana yuqinun ni? Tambah mim saja, muqinun. Dan orang-orang yang yakin. Sambung lagi, ulaika, orang-orang itu, ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Apa tanda orang-orang yang? Kalau nak jadikan mereka beroleh kejayaan, tukaya, yuflihun, ya, yuflihuna, mereka beroleh kejayaan. Ya, jadi untuk mula-mula ni, peringkat awal ni, cuba surah Fatihah dengan surah Al-Baqarah ayat 5 ni, ya, dipahami maknanya, diterjemahkan macam mana kita belajar dalam kelas ni. Satu-satu terjemahkan. Nanti ambil Quran yang tak ada apa-apa tulisan tu, cuba buat. Ya.